Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وإلهام ملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متخابلين أشهد أن لا إله إلا الله wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati lagi dikasihi Imam subuh kita pada pagi ini, pengurusi jawatan kuasa surau, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, semoga kita semua sentiasa diberikan rahmat dan kebaikan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam suasana sekarang ini kita masih berada pada perintah kawalan pergerakan yang diberikan sedikit lagi syarat ataupun ketat pada dia, iaitu bersyarat, perintah kawalan pergerakan bersyarat yang diberikan kepada kita hingga pada 6 Disember lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mula-mula tu kita rasa bimbang juga. Kita takut bila bubuh bersyarat tu jadi macam awal-awal dulu ni, awal-awal bulan Mac, iaitu ketika tu kita masih ingat, saya rasa semua, apatah lagi pihak jawatankuasa yang menjaga surau ataupun masjid-masjid ni, ingatlah waktu tu Tok Bilal pun hanya dibenarkan datang untuk azan saja. Dia pun tak ada sembahyang dalam surau, dalam masjid. Dia mai azan, sama ada dia menyebut sallu fi buyutikum ataupun as-salatu fi buyutikum, antara dua lah dia boleh sebut macam tu. Maka dia pun habis dia sebut lagu tu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia pun kalih kunci pintu balik mayang dengan bini dia ada rumah. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia ada bini juga, boleh jemaah, dapatlah pahala jemaah di rumah dengan isteri dia. Kita bimbang, takut jadi macam tu juga baru-baru ni, bila diisytiharkan macam tu. Tetapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah taala, yang mana pihak-pihak berwajib juga telah memberikan kebenaran kepada semua masjid-masjid dan juga surau-surau, sama ada di negeri Kedah dan juga di negeri-negeri lain, untuk meneruskan seperti mana kebiasaan dalam SOP ni lah. Kebiasaan dalam SOP bukan kebiasaan sebelum PKP tu. Maknanya masih membenarkan untuk jemaah-jemaah hadir ke surau masjid, mendirikan solat jemaah mengikut kapasiti lah, mengikut kapasiti. Kita pun kalau kata dia tanya kapasiti pun, ada sekali tu dia panggil juga mesyuarat sekali. Jadi kita pun bagi maklumat lah, bahwasanya jangan bimbanglah masjid dengan surau ni. Kalau majlis agama bagi mengikut kapasiti sekalipun, sembahyang jemaah tak pernah penuh. Usah bimbang lah. Sembahyang jemaah tak pernah penuh lah. Kalau dia kata kita bimbang kot sekali nak kena had sembahyang jemaah ni bagi dekat 12 orang kan, tak payah. Jangan. Kalau kita bagi dekat 12, bimbang juga. Ada surau 5 orang yang main sembahyang. Takut lagi surau tu kata oleh kerana pihak majlis agama nak 12, jadi kita tu sembahyang di surau, bimbang yang tu. Jadi tak usah, kita buka insya-Allah macam yang sekarang ni lah, surau dan masjid buka seperti sedia insya-Allah. Dan kita perhatikan hasil daripada apa yang kita buat sebenarnya, membuatkan pihak berkuasa merasakan
boleh membenarkan. Ini semua antara tugas-tugas yang kita buatlah, sama ada daripada pihak pengurusan surau masjid, iaitu pegawai-pegawai dia, jawatankuasa dia, dan begitu juga dengan anak qaryah, jemaah-jemaah ni yang hadir ke setiap daripada tempat ni, semua pakat jaga. Sebab tu saya bila perhatikan benda ni, saya rata-rata habis satu hari Kedah ni kita pergi, waktu dalam PKP pun, tapi maknanya bila kita tengok suasana di masjid surau ni, alhamdulillah, tempat yang paling selamat sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kata macam tu lah. Pasal apa saya kata macam tu? Sebab SOP masjid surau ni tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan. Kedai makan nak lawan dengan masjid surau punya SOP, hancur. Kedai makan ni hancur. Kita tahu kedai makan ni macam mana. Dah masuk pi je tuan-tuan dan puan sekalian. Nah, diikut suka dia nak duduk tang mana. Tak ada ketika kita tengok hak tang pangkah tu dia duduk. Hak tang pangkah. Pasal apa? Pasal orang ni dia macam-macam pandangan. Ada yang dia pandang, dia kata hak tang tak pangkah tu duduk. Ada yang kata hak tang pangkah ni lah kena duduk. Dah lepas pangkah siap-siap dah. Dia macam tu lah. Jadi maknanya hancur. Bila kita pergi ke restoran, ke kedai makan di mana-mana, apatah lagi tempat-tempat pasaraya dan sebagainya. Walaupun pasaraya ni kita masuk dalam, nak masuk dia tu memang depa scan dulu, tembak kepala ke tembak tangan tak kira. Bila masuk sampai ke dalam tu, ya Allah, dia berumpun tu macam dengan semut tu. Jadi hancur juga. Tapi bila kita pergi ke masjid surau, masya-Allah, tabarakallah, no, masya-Allah, ya, tunaikan solat pun kita masih jaga SOP. Walaupun duduk dalam keadaan jamaah ni, rapat-rapat itu lebih aula, tetapi oleh kerana kita ada masalah yang kita kena jaga, maka waktu tu kita tunaikan perkara-perkara tersebut. Ada ketikanya sejak ke belakang sikit tu kita perhati juga masjid surau ni, akibat daripada dah lama agaknya, kita ni bila lama kita cemui orang, betul lah. Sikap manusia makhluk ni bila lama dia mudah cemui. Macam kita menikah lah, hari pertama menikah tu, masya-Allah, tu nak tinggal bini pun sayang, bini pun sama, jangan pergi mana-mana abang. Nak duduk suami isteri ni 3 bulan lepas tu ya, satgi dia beli motor, satgi dia beli gerek, no, satgi dia beli kasut sukan. Dia nak pergi rata lah, nak gerek lah, tak apalah, gerek tu gerek lah, jangan pula satgi ingat kata ni pakai jual gerek pula ustaz kata lagu tu dah. Hak duk ada gerek terus lah naik. Hak tu bukan apa, tu dia sukan, sukan. Hak dia beli motor pun terus kalau motor. Tak ada apa. Itu semua di antara perkara yang harus pada hidup kita. Tak menjadi haram, tak menjadi larangan pada kita. Tapi kita nak beritahu, kalau tak buat lagu tu pasal apa? Kita cemui. Sebenarnya apa yang kita buat lagu tu? Sebab kita main boring. Manusia dia macam tu. Jadi nak mengisi keboringan kita itu, betul ya, bahasa saya ni keboringan ni. Bolehlah tuan-tuan dan puan sekalian, asal-asal tuan-tuan dan puan faham tu lah. Makna kita nak isi boring kita tu, buatkan kita bina aktiviti-aktiviti. Tak apalah, selagi mana aktiviti itu tidak bercanggah dengan syarak, teruskan. Itu hukumnya harus. Baik, boleh kerana dalam masjid surau pun macam itulah, kita boring lama-lama. Hak duk jaga tu, hak duk jaga tembak tu, dia pun tak larat jaga lah, dia cemui. Lah tinggal tembak tu seorang-seorang dia tinggal tembak tu atas kepala, dia tinggal hadap berdiri tu pun duduk tang tu lah, dia tinggal buku satu. Tapi masya-Allah, tabarakallah, tu yang kata alhamdulillah, jemaah surau masjid ni dia reti. Tu yang kata bila mai sembahyang, orang yang selalu bersama dengan solat ni, insya-Allah dia bina diri dia sebenarnya. Dia didik diri dia, dia reti malu, dia reti tahu tanggungjawab yang dia perlu buat dan dia kena buat. Nampak? Walaupun tak ada orang jaga apa, tak ada orang jaga tak apa, sat lagi kita dengar kan, toing, mai seorang ni toing, mai seorang ni toing. Tapi hak ni bukan tuan-tuan punya, tuan-tuan bunyi macam lain sikit. Yang ni masjid lain di Papua New Guinea, dia bunyi macam tu. Maknanya bila kita tahu dia bunyi macam tu, artinya ada orang guna, depa guna, dan depa tahu tu tanggungjawab dia. Sebab tu hari ni Allah Ta'ala pelihara juga kita semua, insya-Allah, di tempat yang baik ini. Sebab tu mailah masjid, mailah surau tuan-tuan dan puan, macam tuan-tuan buat ni, bukan ajak tuan-tuan dah ni. Tuan-tuan mai dah. Maksud dia ni hak sound dengar ni. Hak sound ni bagi dengar supaya mana hak tak mai lagi, dia mai lah. Kita pun tak salah daripada Dr. Muhammad, ada juga urusan, kita faham. Tapi kalau tak ada apa-apa tu mailah.
ke surau, ke masjid ni ataupun surau ni, maknanya kita boleh membina kekuatan pada diri kita. Dan waktu inilah sebenarnya bila kita rapat lagi dengan Allah, Allah uji kita, lagi kita rapat dengan dia, Allah uji kita, lagi kita rapat dengan dia, makna waktu tu Allah akan meleraikan banyak masalah kita. Yang tu saja kita nak minta kepada umat Islam di negara kita ni. Kalau semua macam tu satu Malaysia ni, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Pasal apa? Kita rapat dengan Allah. Lagi Allah uji, lagi kita tunduk. Lagi Allah uji, lagi kita tunduk pada Allah. Macam yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan apabila kamu nak memohon, nak meminta sesuatu kepada aku, kata Allah Ta'ala, nak minta ni wasta'inu bis-sabri. Bila nak minta satu-satu tu, maka mintalah kamu dengan sabar. Nampak? Satu. Dan dengan sabar tu macam mana pula? Sabar lalu kamu mendirikan solat. Maknanya orang sabar lalu mendirikan solat, maka tinggi darjat kesabaran dia. Baru waktu tu Allah suka. Baru waktu tu Allah makbulkan pada kita. Baru waktu tu Allah bagi perlindungan, keberkatan dan keberkahan untuk semua dalam masyarakat di negara kita secara umum dan di daerah-daerah kita ni secara khusus, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni malam tak lah, duduk rasa gelap lagi, subuh. Jadi pagi ni insya-Allah kita sama-sama untuk teruskan perbincangan kita daripada kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, iaitu cahaya yang menerangi ataupun lampu yang menerangi. Sudahlah nama dia lampu, lalu diterangi pula padanya. Untuk apa kita menerangi dengan lampu kitab kita ini? Untuk mengenal Allah Ta'ala yang maha berkuasa, ataupun lebih kita namakan dengan Allah Ta'ala yang maha perkuasa. Sebab apa Allah maha perkuasa? Sebab dia berkuasa dan dia juga mencipta kuasa. Dan dia juga mencipta makhluk-makhluk, lalu diberikan kepada makhluk-makhluk itu kuasa. Sebab tu kita sebut dengan Allahul Qadir. Allah itu perkuasa. Baik, untuk pagi ini kita sambung pada kedudukan kita, huraian yang kelima. Betul ya? Ni apa nama? Betul, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Betul ya? Baris pertama ke baris berapa? Baris kedua. Perenggan kedua. Baik. Perenggan kedua pada kita. Saya pun perenggan kedua kitab saya dengan kitab apa nama ni, dia maklumlah cuti banyak. Kita cuti. Saya cuti lah banyaknya. Jadi kadang-kadang kita terlupa bila cuti. Faham saja macam anak-anak kita. Boleh cuti tu cikgu kata tak mengaji sampai habis baru pula dia lupa habis buku-buku dia. Tak tahu dah kalau kita tanya duduk kat mana. Lebih kurang lah kita pun. Baik. Bermula segala perkara yang wajib. Betul? Betul tak? Baik. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka amat banyak dan tidak dihingga akan dia melainkan Allah. Apa makna dia? Ni bahasa Jawi lama ni dia macam tu lah, dia bunga banyak, dia bunga. Macam rumah orang lama-lama tu dia kerawang tu. Jadi bahasa dia segak orang dulu-dulu ni, bahasa masya-Allah tabarakallah. Comel bahasa dia. Dia suka mengalunkan bahasa-bahasa yang menarik-menarik ni. Sebab tu ni ada zaman-zaman dulu dia boleh bina khasidah. Dia boleh buat khasidah, dia boleh buat bardah, dia buat berendui. Orang dulu-dulu lah. Orang lah dia tak berendui, dia reti nek endui lah. Berendui dia tak reti. Dulu ada berendui-berendui ni. InsyaAllah seronok. Kadang-kadang dia jadi satu isi kandungan hiburan sedikit pada masyarakat Kenuri, Kenara apa tapi dia bawa dalam kandungan berendui. Dia konten dia tu adalah konten-konten yang membina semangat. Hukum dia harus. Ada saya pergi satu rumah Kenuri ni, dia bawa satu berendui tu.
Orang lihat lama-lama tu ni, orang lama-lama dia cerita pasal bendang. Dia cerita pasal dia buat bendang. Seronok dengar lah, buat bendang macam dulu. Nah, lepas membajak, meracun, lepas tu kita meracun banyak kali, gondang duk main lagi. Seronok lah. Jadi dia bawa tu untuk apa yang berlaku dalam ehwal masyarakat je. Tapi orang lah tak apa lah. Pertuturan orang lah dia tak berapa mau jenis bunga-bunga kerawang ni. Dia pertuturan lah bentuturan instan dia panggil. Cepat dan juga singkat. Tu kadang-kadang kita type apa tu dalam WhatsApp kan. Semua main sekerak ya. Sampai kadang-kadang kita tak faham dia tanya apa lah. Kita pasal ketua. Dia baca hak budak-budak saya universiti tu Allah. Baca hak budak-budak ni ya Allah. Allah hai dia nak apa cik? Kita pun kena tanya balik cik nak apa ni? Bahasa dia semua singkat-singkat. Dia ingat kita muda lagi. Walaupun dia nampak kita muda. Dia nampak rupa kita muda. Dia tak tahu kita dekat 60 dah. Yang tu tu. Jadi dia lain bahasa dia. Bahasa orang lah kadang-kadang kita hilang daripada sifat-sifat dia. Sebab tu sifat-sifat pertuturan ni adalah salah satu sifat daripada akhlak. Kita kena jaga ni pertuturan. Sebab tu orang dulu jaga tuturan ya. Kita pun sama lah macam dalam ni pun jaga tuturan kita. Sebab tuturan ni cerminan akhlak. Ada 3 perkara yang menunjukkan cerminan akhlak kita. Satu, bertutur, cakap kita ni. Yang keduanya, tingkah laku. Ni cerminan kepada akhlak kita. Yang ketiga, pakaian. 3 ni tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ni lah nak tunjuk kepada budi pekerti, akhlak. 3 ni. Sebab apa 3 ni sering dilihat, dinampak pada dia. Yang pertama, tuturan lah. Tuturan ni artinya bahasa kita, perkataan kita. Sebab bertutur ini adalah salah satu cara utama untuk berkomunikasi. Cara utama komunikasi adalah tutur. Walaupun ada banyak cara lain lagi komunikasi, bahasa isyarat dan sebagainya, tapi tuturan ni cara utama. Sebab itu kalau tuturan kita baik, makanya akan membawa hubungan yang baik. Kalau tuturan kita buruk, dengan bahasa-bahasa kesat, bahasa pada hubungan yang buruk dalam hidup kita hari ini. Sebab tu dalam bermasyarakat, yang ni perlu kita jaga. Yang ni pun Nabi suruh kita jaga. Yang ni pun Allah Ta'ala suruh kita jaga. Sebab itu ada satu ketika bila ditanya kepada Nabi SAW, su'ila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yadkhuluna an-nas al-jannah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhiluna an-nas an-nara, faqala al-fammu wal farju, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya oleh sahabat-sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanya, ya Rasulullah, apa yang membuatkan ramai daripada kalangan umat kamu yang mukmin ni, yang beriman ni, boleh masuk dalam syurga? Apa yang membuatkan perkara apa yang membuatkan ramai boleh masuk syurga ya Rasulullah? Dan syurga nanti ramai orang-orang macam ni. Nabi kata, faqala Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Yang masuk ramai dalam syurga Allah ni ialah mereka yang bertakwa kepada Allah dan akhlak mereka yang tinggi dan mulia. Tu dua. Seorang tu ada dua ni, takwa dengan akhlakmu mulia dan tinggi. Kemudian sahabat tanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhiluna an-nas an-nara. Apa yang membuatkan ataupun perkara-perkara yang membuatkan ramai daripada kalangan umat kamu wahai Muhammad yang mukmin ini masuk dalam neraka Allah? Yang ramai masuk neraka Allah nanti siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkara tersebut? Kata Nabi, al-fammu wal farju. Yang membuatkan umat aku ni yang beriman ni masuk neraka Allah dua. Satu, mulut. Kerana mulut. Ni yang pepatah Melayu kata, kerana mulut kerana pulut santan binasa. Ada pulut pagi ni? Tak ada. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Yang tu. Pepatah Melayu kita pun ambil singkatan daripada agama ni. Maknanya kerana mulut boleh masuk dalam neraka Allah.
Satu. Yang kedua, wal farju, kemaluan. Ni dua benda ni, yang kita ni terheret pada dia untuk Allah Ta'ala campak dalam neraka. Sebab tu tuturan kita setiap hari ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena kawal dia, kena jaga elok. Yang mana bawa baik, cakap lah. Hak tak ada baik apa, kita stop, kita berhentilah. Bukan masa kita dah yang tu. Kita bawa baik ni, insya-Allah banyak perkara-perkara manfaat yang orang akan suka dengan perkataan-perkataan baik kita. Walaupun kita nak sampaikan sesuatu perkara pun, sampaikanlah dengan cara yang elok, yang molek. Bila orang-orang yang berumur menyampaikan satu perkataan yang baik kepada anak-anak muda-muda ni, maka insya-Allah mereka akan bawa juga dengan tuturan mereka tu, mereka lebih memberikan kasih sayang kepada kita. Kita sayang dekat mereka dengan bahasa, mereka hormat pada kita juga dengan bahasa. Kalau kita nak tegur anak-anak kita ke anak saudara kita, anak jiran ke apa, tegur dia dengan hikmah. Tegur ni, panggil mai elok, sembang bagi elok dia. Jangan kita terkah. Kita terkah gitu, piang. Saat lagi dia buat geng dia terkah kita. Siapa dia buat macam tu? Sebab kita tak pernah latih dia dengan tuturan yang baik. Tapi kalau kita panggil dia cara elok, panggil baik personal, masya-Allah, insya-Allah akan lahirlah masyarakat yang jaga benda-benda macam ni. Itu selalu dilakukan oleh salafus soleh, ulama-ulama dulu. Dalam dia nak membentuk masyarakat dia buat macam tu. Dia tak gunakan kekerasan waktu tu. Islam macam tu. Baik. Yang dimaksudkan di sini dia kata, bermula perkara-perkara wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah ni iaitu apa yang menjadi kemestian bagi sifat-sifat Allah dan juga asma'ullah. Sifat-sifat dan nama-nama Allah itu yang wajib bagi dia, maka wajib juga kita kena ketahui. Kita kena tahu. Tahu pada dia. Itu maksud dia. Dan kita tahu tu juga macam mana. Ni saya nak kita baca ni. Kita tahu tu juga bukan hanya tahu pada akal, tetapi kita tahu sampai ke dalam pelusuk hati kita. Dan dia maklumkan bahawa perkara wajib bagi Allah Ta'ala itu sangat banyak. Nanti kita akan bicarakan benda tu, tak sampai lagi. Di antara sifat yang kita duk tahu lah, ni sifat 20 tu lah. Sifat 20 tu yang akan kita bina ataupun kita bincangkan dia satu persatu. Ni tak masuk lagi ni. Ni baru cerita main nak kenal dulu ilmu tauhid ni. Yang nak kenal dulu ilmu usuluddin, ilmu yang paling nombor satu sekali. Kita kena tahu. Hak ni hak ada dalam Quran pun yang ditekankan di awal-awal Allah Taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkisar tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak ni tak ada ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tak tahu tapi tak ada sampai nusuk dalam hati kita, makanya ada kekurangan daripada apa yang Allah Taala akan anugerahkan kepada kita. Yang ni wajib. Ini wajib pada siapa ni? Wajib pada laki-laki dan juga wanita. Orang laki-laki pun wajib, orang perempuan pun wajib tahu benda ni, perkara ni. Kadang-kadang tak tahu, jangan main-main. Sebab kita tak pernah bicara, cuma kita bicarakan bahawa Allah ada. Allah ada. Kata Imam Ghazali rahimallahu taala anhu, dia kata dalam kitab dia, seseorang yang mana dia tidak mengenal Tuhannya dengan membawa agama ini, maka tidak sah bagi dia dalam bab akidah. Bab akidah ni dia kena tahu sendiri. Dia kena tahu sendiri. Tahu sendiri itu macam mana? Dia kena belajar. Dia kena belajar. Belajar dekat siapa? Belajar dekat siapa-siapa sahaja yang boleh mengajar dia untuk mengenal Allah. Kalau dia boleh belajar di masjid atau di sekolah atau di mana-mana, cukuplah bagi dia. Tak boleh juga habis. Dia dulu masa di sekolah pun tak ada mengaji, maka di rumah pun tak ada mengaji, ataupun di masjid tak ada nak pergi, anak-anak kecil dan sebagainya, surau lagi lah tak ada pergi, maka suami dia bertanggungjawab. Wajib bagi suami dia mengajak isteri dia tentang ma'rifatullah. Dia kena ajak. Suami balik, ajak dia. Ni hang kenal Tuhan ni. Suami ajak dia. Yang pertama, Allah tu wujud. Suami ajak. Jadi isteri ambil pada suami dia. Boleh? Macam tu pun dikira sudah memadai. Sebab tu suami ni tugas dia besar. Suami-suami tugas besar. Bukan makna dia mai seorang tak. Dia mai tu dia balik dengan
ilmu supaya mana dia balik lagi dia boleh cerita kat isteri dia. Kalau isteri dia tak boleh main, macam tu. Tapi kalau isteri dia boleh main, masya-Allah tabarakallah, baik sekali bagi dia. Macam kita bicarakan sebelum ni lah, antara perkara-perkara wajib arat dia panggil. Wajib arat ni artinya wajib yang datang selepas daripada perkara-perkara wajib. Contohnya macam kita bagi tahu hari tu, orang perempuan dia tak wajib main masjid pada peringkat awal untuk sembahyang jemaah. Tetapi jikalau ada majlis ilmu, maka hukumnya jadi wajib. Walaupun perempuan pun. Pasal apa? Pasal majlis ilmu tu dia panggil wajib ardi. Tu dia panggil wajib ardi. Jelas tu kita bicara dah 2-3 bulan lepas. Habislah selesai. Saya ingat tuan-tuan masih ingat lagi. Baik, maka wajib mengaku dalam hati mereka itu dengan sungguhnya semua itu bagi Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu saja perkara-perkara tentang ilmu ma'rifatullah ni, maka waktu itu wajib sekali kita mengakui. Pertama, mengaku adalah dengan hati kita. Tasdiqun bil qalbi, mesti benarkan dengan hati. Tak boleh ada kesangsian dalam hati kita. Pasal apa? Pasal benda-benda ini adalah i'tiqad. Dia i'tiqad. Sebab apa disebutkan dengan hati, tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab apa disebut dengan hati? Sebab dalam hati ni hak selalu duduk lawan. Hak selalu duduk lawan dengan kita ni bukan mulut sangat. Hak hati tu. Hak hati ni dia duduk berombak. Kadang-kadang kita duduk saja sambil duduk basuh kereta tu dia berombak. Duduk masak nasi di rumah dalam dapur kita pun duduk berombak. Nampak no? Kita duduk di mana-mana je dia berombak dalam hati kita ni, jiwa kita ni. Berkaitan tentang, ada ketikanya berkaitan tentang mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dan asma' dia. Dia berombak jangan main-main. Sungguh Allah Ta'ala ni macam mana? Sungguh ke dia macam tu? Dia main macam tu. Takkan Allah Ta'ala ni tengok saja lagu ni, kita duduk sembahyang sembah dia semua tak ada apa pun, duduk susah macam ni juga, duduk sakit macam ni juga. Lain macam lah ni. Sungguh kan? Kadang-kadang kita tengok agama lain, orang-orang yang ada agama lain, kepercayaan lain, kita tengok mereka, nampak mereka ni macam clear juga, tak ada apa pun, hidup nong-nang, tak ada gaduh apa pun. Kita tengok-tengok di Mekah tu, sak ribut main, sak hujan main, sak jatuh keren. Lain macam ni. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang dia bermain dengan perasaan kita. Sebab tu dia letakkan di hati dulu. Masa apa orang lain tengok di tempat ni, tinggi patung tu duduk. Patung tu duduk pun tinggi dah, tak berdiri. Tapi tak ada apa pun, kilat tak panah pun, apa tak panah pun. Pelik. Nampak pelik ni tengok-tengok lah, kampung ni orang Islam semua, habis dengan banjir lagi dengan itu dengan ini. Di Indonesia tu tempat orang Islam, di Polo tu, tengok di Palo pula dah. Polo hak main tu, Palu. Nampak? Pasal apa jadi lagu tu? Dia main, kadang-kadang dia bermain dengan perasaan kita. Sebab tu sabit yang diutamakan dalam hati kita ataupun dalam diri kita hari ini dengan bab akidah ni, sabit dulu kena taklah hati. Sebab dia nak bagi kekuatan kepada kita. Ataupun apa juga yang datang macam tu sekalipun pada pandangan kita, maka kekuatan kita muat apa yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab dia nak uji umat Islam sendiri. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu lah. Allah bagi tahu tu. Ahasibanna sa'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan adakah kamu sangka bahawasanya jikalau kamu sudah beriman kepada aku, mengaku dah kata aku Tuhan, kata Allah, maka waktu tu adakah kamu anggap aku akan lepaskan kamu? Aku akan tidak lagi menguji kamu? Allah Ta'ala tanya kita. Maka Allah jawab apa? Tak, sama sekali tak. Malahan lagi kamu mengakui kata aku ni Tuhan kamu, lagi aku akan uji kamu. Lagi Allah uji kita. Sebab apa? Sebab itulah tingkat kepada ketakwaan. Tingkat nak mai takwa tu memang kena uji baru tahu. Kita hari ni kalau tak uji, mana kita tahu tingkat kita duduk tang mana? Tahap kita duduk tang mana? Dia kena uji dulu. Sebab tu kita ada peperiksaan.
Macam anak-anak kita periksa, macam kita dululah periksa dalam satu-satu hal. Pasal apa ada periksa? Sebab nak uji tahap keilmuan kita tu. Kita ingat tak, kita tahu tak, tu dia panggil periksa. Lalu Allah nak uji kita, mesti untuk memasukkan kita ke dalam syurga dengan penuh nikmat ni, pasti Allah akan uji kita dengan beberapa tahap yang ada. Allah uji, dia bagi satu tahap, lepas alhamdulillah, dia bagi lagi satu tahap, lepas clear, dia bagi lagi, lepas clear, dia bagi lagi, lepas, maka habis pada lepas tu terlepas. Lepas semua apa dah? Oh, cabut balik nyawa kita, dia ambil. Cukup dah. Aku cabut kamu ni, kamu rehatlah. Duduk dalam makam kamu tu, dalam kubur kamu tu, rehat. Pasal apa? Kamu dah melepasi banyak daripada kesabaran-kesabaran yang aku bagi kepada kamu, maka layak bagi kamu untuk mendapat kebaikan. Itulah manusia yang beriman kepada Allah. Begitulah keadaannya. Jangan kita kata-kata pasal apa teruk kita semayang teruk ni, beriman Allah Ta'ala ni lagi kuih teruk ni, macam mana ni Allah kena teruk ni pasal apa? Kalau macam tu maknanya kita tidak sabar. Tak sabar, tak dapat tempat. Itu keadaan dia. Itulah yang disebut pada kita oleh Tuan Guru. Dia kata yang awal-awal petapakan mesti petapak dulu dalam hati kita, bukan di mulut dia. Pasal di mulut ni tak boleh kira. Mulut tak boleh kira. Sebab tu cinta ni dia duduk di hati, dia tak duduk di mulut. Walaupun mulut sebut, abang sayang kat cik, sayang. Nampak tu? Nampak? Mau sebut sayang dia tekan dengan idgham ma'al ghunnah sekali. Lepas tu dia ada pula harakat dia tu panjang. Sebelah harakat dia ambil sayang, nak bang sayang tu. Tapi belum tentu. Ni pasal duduk dalam hati. Tu dia keadaan dia. Sebab tu dia sabit hati tu. Dan juga segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Kita tahu maknanya lawan kepada wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Apa yang lawan? Apa maksud lawan ni? Maknanya perkara yang antonim. Yang berlawanan lah. Kalau Allah Ta'ala itu sifatnya basirah, memandang, memerhati, maha pemandang, maka mustahil bagi Allah Ta'ala itu buta. Contoh. Jadi mustahil juga merupakan sifat yang antonim bagi sifat wajib Allah. Apa juga sifat wajib Allah, lain pada tu semua lawan. Yang mustahil tak ada kat Allah Ta'ala. Itu juga kita kena pasakkan dalam hati kita hari ini, supaya mana timbul ketenangan pada dia. Yang mana juga perkara yang mustahil, yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya. Dan itu pun amat banyak juga. Maknanya kalau sebanyak mana sifat wajib Allah yang ada, yang kita tahu daripada sifat dan asma, banyak mana ada, kita katalah 1000 contoh 1000 sifat wajib, maka 1000 juga sifat mustahil. Dia macam tu lah. Dalam hidup kita ni dia ada antonim dia. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat, dan lawannya pun pula 20. Hak banyak ni, hak banyak lagi tu memang banyak sungguh. Tapi Tuan Guru kita bagi tahu yang mana kita nak fokus saja. Kita nak fokus ni ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. 20 tu pun pening lah. Tambah nak buat keluar hal lain. Sebab tu dalam bab keimanan ni dia panggil asma' wa sifat. Mentauhidkan Allah Ta'ala daripada sudut nama-namanya yang 99 tu dan juga sifat-sifatnya. Tapi insya-Allah, boya saya sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adikku sekalian, 20 sifat yang Allah Ta'ala letak untuk pengetahuan kita ni banyak merangkumi kepada hal ihwal yang cukup bagi manusia. Cukup lah. Terlebih-lebih tu. Pasal apa? Takat tu yang manusia ni. Takat tu ya. Fikir dia pun takat hak Allah Ta'ala bagi ya. Lebih pada tu dia tak boleh jangkau. Tak boleh pi lah. Kalau gagah juga pi, miring.
Sebab tu orang kadang-kadang orang kata dia ni isim lah pasal dia miring tu tuan-tuan. Pasal apa? Dia nak jangkau lagi nak jangkau. Jadi akhirnya dia main merapu. Dia merapu. Dia tak boleh pergi lah. Sebab ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, dia takat mana kita boleh lah. Dia ada hak dia. Tidak menyamai dengan ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala luas sangat, no? Luas sangat, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma'kan ulama atasnya. Maka barang siapa yang mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia, maka jadi kafir. Jadi sifat wajib dengan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ni, sebab 20 ni asas dia mai daripada mana? 3 sumber asas. 1 asas Al-Quran, wahyu. 2 asasun sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan Al-Quran. Yang ketiga ijma' para ulama. Jadi oleh kerana mai pada 3 sumber yang sahih, 3 sumber yang sah, 3 sumber yang besar sekali dalam Islam ni, maka siapa yang ingkar pada dia, hukum dia adalah kafir. Jadi dalam tauhid ni tuan-tuan, dia tak macam dengan hukum fiqh ya. Hukum fiqh ni dia sabit pada hukum taklifi, iaitu wajib, haram, harus, sunat, makruh. Dia 5 ni, dia panggil hukum taklifi. Tapi untuk tauhid ni dia banyak pergi kepada masalah kufrun, masalah kafir. Sebab apa? Dia membezakan terus. Tauhid ni dia 2, mukmin, beriman, kafir, beriman, kafir. Dia bahaya ni. Dia macam tu. Yang ni sebab dia. Sebab tu apa yang datang daripada 3 sumber ni, ibu ayah saya sekalian, tuan-tuan dan perempuan, maka jaga. Mai pada 3 ni jangan kita tolak. Tak boleh tolak ni. Kalau siapa tolak Quran, hukumnya kafir. Siapa tolak hadis Nabi SAW yang sah, sabit, sahih dia, maka hukumnya kafir. Siapa yang tolak ijma' para ulama, hukumnya kafir. Ijma' dengan ijtihad tak sama. Jelas ijma' dengan ijtihad tak sama. Hak kebanyakan daripada yang berlaku di jabatan-jabatan mufti kala ni, yang ni bukan dia panggil ijma', yang dia panggil ijtihad. Yang dikeluarkan beberapa masalah yang berkaitan tentang hukum-hukum ataupun sabit-sabit perkara baru ni, itu dia panggil ijtihad tertentu. Jadi ijtihad ni kalau kita tak turut pada dia pun, dia tak jatuh kafir. Yang jatuh kafir ni ijma', iaitu persepakatan kebanyakan daripada ulama-ulama Islam, sarjana-sarjana Islam, mensabitkan satu-satu hukum, maka jatuh. Dia kata tang ni haram, maka kita kata halal, maka jatuh pada kita. Macam tu. Baik. Kenapa kita kena ikut pada dia? Kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan, kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20 itu berertinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Tu dia lagi pening baca kitab lama. Makna kata Allah ni, kenapa kita boleh kafir tu? Kerana kita mungkin akan mengingkari, kita ingkar daripada ijma' para ulama yang mengatakan Allah ada. Sebab kalau kita tak percaya pada ijma' tu semata-mata, pasal apa? Aku tak percaya dengan ijma' ni, pasal geng-geng tuk-tuk guru ni aku tak percaya. Contoh dia, pasal apa hang tak percaya? Pasal mereka banyak bini. Ada juga macam tu tuan-tuan. Tak percaya kat tuk guru, pasal apa? Pasal tuk guru tu menikah 2, menikah 3 tu, aku tak percaya. Hang tak percaya apa ni? Aku tak percaya kat dia. Masalah dia datang masalah ilmu, masalah ilmu hukum ni lain. Jadi maknanya tak percaya itu artinya tidak mempercayai apa yang datang pada ilmu. Contoh dia tak percaya dan yakin itu datang pada ilmu. Dia kata mereka ni duk kata Allah ada. Sungguh kan? Mana dia? Kalau ada mana? Buktikan secara saintifik. Contoh, dia ahli falsafah, dia ahli falsafah Yunan. Dia kata apa-apa pun hari ni nak kena bukti dengan saintifik. Dia panggil scientific approach. Baru aku mengakui katanya adanya Tuhan. Itu yang berlaku di barat lah ni. Di barat ni zaman pasca modernism ni, dia bawa macam tu. Dia bawa bahawa nak
tahu kewujudan Allah Ta'ala ada tak ada ni saintifik. Tak ada saintifik, tak ada. Sebab benda tu semua yang wujud, dia kata semua boleh dirasai, boleh dilihat, boleh didengar, boleh dibau. Tu ada contoh. Tu dia panggil saintifik tu. Tapi apa yang ada pada kita hari ni tak ada. Yang tu kita tak approach kita. Dalam bab kita nak mengenal Tuhan, itu bukan approach kita. Sebab apa? Cukup bagi kita hari ini mengatakan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pada alam hari ini pun sudah membuktikan bahawa wajib Allah itu wujud. Cukup dah. Tak perlulah kita nak tengok, nak lihat pada dia. Yang ni zaman dulu lagi dah tanya dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Zaman dulu lagi. Bukan zaman barat baru ni. Zaman Nabi Allah Musa dulu. Ya Musa, wa iz qultum ya Musa lam nu'minu laka hatta narallaha jahra fa aqadathumus sa'iqah wa antum tanzurun. Dia bertanya Nabi Allah Musa, ya Allah, wahai Musa, betul ke Tuhan ni ada? Kalau betul ada, tunjuk. Lam nu'minu hatta, kami tak akan percaya hingga kami tengok. Bukan zaman pasca modernism. Zaman Nabi Musa dulu ni tanya dah Bani Israel pun tentang kewujudan Allah ni. Betul ke ada? Main. Makna dia nak approach scientific lah tu. Dia nak approach scientific. Tapi cuma waktu tu orang tak keluar lagi dengan kalimah scientific approach. Tu saja. Tapi apa yang dibuat tu sabar. Lalu apa yang berlaku pada Nabi Musa AS? Dia terpaksa naik ke bukit Tur Sina, munajat pada Allah Ta'ala selama 40 malam. Ya Allah, umat-umat aku ni nak tengok kamu. Ya Allah, aku ajak dah mereka untuk beriman kepada kamu, tapi mereka bagi satu syarat ya aku. Mereka bagi syarat nak tengok baru clear. Lagi tak boleh tengok, tak clear. Jadi sifat mereka ni sifat apa? Sifat kebendaan. Orang-orang macam ni sifat dia panggil dalam ilmu falsafah ni sifat material. Sifat nak benda, apa pun nak pergi nampak. Lalu Allah Ta'ala kata, boleh nak tengok aku tak apa. Wahai Musa, nak tengok aku boleh. Nanti kalau cahaya aku keluar, cahaya bukan Allah, cahaya aku keluar ni, bukit dan bumi ni tak jadi apa-apa, tengok. Tapi kalau dia tak boleh, memang tak boleh tengok. Lalu keluarlah cahaya Allah. Cahaya tentang bukan Allah, baru cahaya aja. Runtuh bukit. Nabi Musa jatuh daripada Tur Sina tu, dia jatuh, lekuk badan di batu sampai lah ni boleh tengok tuan-tuan. Tapi bukit Tur Sina di Mesir, insya-Allah saya boleh bawa pergi. Tapi PKP tak boleh pergi lah. Nanti lepas PKP tak lah, himpun duit tu. Himpun sikit. Bagi ada, insya-Allah cukup, bagi tahu saya. Jom kita pergi. Kita nak buat naik gunung Tur Sina, kita pergi tengok tang mana Nabi Musa jatuh, lekuk badan dia di batu sampailah lekat. Dia jatuh situ. Pasal apa? Waktu tu Allah cerita tu bahawasanya waktu nampak keluar cahaya Allah tu, bukit runtuh, hancur bukit. Dan bukit tu pun sampailah dah, dia hitam bukit tu. Kalau kita naik gunung Tur Sina tu, tak jauh pada gunung Tur Sina ada satu bukit yang landai tu. Habis hancur. Asal bukit tu tinggi, hancur habis. Pasal bukit tu tinggi sekali. Dia tinggi pada Tur Sina. Sebab tu bila keluar cahaya, dia yang kena dulu pasal dia tinggi. Nampak? Dia runtuh, hak tinggi tu runtuh, hak kecil ni lagi apa katalah. Tu Allah Ta'ala nak bagi macam tu. Jadi maknanya approach kita hak tu ya cukup lah. Kita beriman dengan wahyu. Tu keadaan kita nah. Baik. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu, maka orang kafir, wal ayazubillah. Kita sambung sana. Dan orang yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu tak ada, ni golongan etis lah. Etis ni artinya orang yang tolak Tuhan lah. Ni yang berlaku hari ni. Pasal apa dia etis? Sebab dia nak tengok tu lah. Dia nak pergi nampak tu baru dia nak beriman. Sebab tu dia jadi etis. Jadi oleh kerana dia tak nampak ni, dia kata ni semua candu, dia kata. Ini semua khayalan manusia. Buat agama ni dia kata. Sebab tu tengok banyak dalam dunia hari ni agama ni. Pasal apa? Semua ni khayal.
Kawan ni khayal cara ni, kawan ni khayal cara ni, kawan ni khayal cara ni. Itu yang dibawa dalam approach yang dikatakan mereka ni tolak daripada kewujudan Allah, maka hukum penolakan ini kafir. Wal'ayazubillah, kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat tersebut. Demikian lagi, tidak sah iman dan jadi kafir di sisi Allah Ta'ala orang yang tidak peduli ada tak kata. Orang tak peduli langsung pun sama ya. Maknanya orang tak peduli hang macam mana? Ya, pergi kat depa, aku macam aku. Tangkap burung. Dia kerja main burung. Dia tak ada cerita langsung bab Tuhan ada ke bab Tuhan tak ada ni apa pun sekalipun dia tak ambil. Dia kira dia ya. Aku tu kira geng-geng tu payah cerita. Payah nak pergi mana pun tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh muat, tak boleh aku. Kira ragah rata. Tak kira ni. Yang macam tu pun ada. Tiada pun tak kata. Bahkan semata-mata siap. Adapun pada zahir dihukum akan dia Islam. Jika ia berhasil keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Jadi ada juga nanti Tuan Guru kata dalam kehidupan masyarakat kita ni yang dia jenis buat tak peduli, tapi dari sudut hukumnya dia sudah out. Dia jenis buat tak peduli ni tak boleh dengan hukum agama Allah Ta'ala ni. Dengan tauhid ni dia kena ambil hal. Dia tak boleh kata saya buat tak tahu apa semua. Tetapi nampak tu Tuan Guru kita ni dia lapik tu. Tetapi dia kata walaupun macam tu, jikalau mana dia dilahirkan oleh ibu dia yang Islam, mak ayah dia pun Islam, maka dia meninggal dunia nanti pun kita yang Islam ni kena urus juga. Kena urus. Tu dia sabit, dia bagi lembut sikit. Walaupun pada dasarnya asasnya dia sudah out, tapi kita tak boleh claim dia out pasal hak tu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dari sudut ilmu ketauhidan ni, orang yang tak ambil peduli pun dikira bahawa dia tidak menepati kepada syarat tauhid. Tapi tak kena buat. Kena pi mandikan dia, kena kafankan dia, kena solatkan dia, kena kebumikan dia. 4 perkara ni kena buat pada dia sebagaimana orang Islam, walaupun dia tu apa aku tak mayang dah apa tak, tapi oleh kerana mak dia nama macam orang Islam tak, mak dia pun orang Islam, ayah dia pun orang Islam, uruslah, selesai. Hak lebih tu dia dengan Allah Ta'ala. Macam tu, jadi maknanya masih lagi guru kita ni memberikan satu guideline ataupun satu panduan pada hidup kita supaya tidak berlaku perpecahan dalam masyarakat kita. Sebab masalah tauhid ni masalah dalaman. Hak jelas lah, hak tak jelas pun kita abaikan sikit pada dia. Bukan abai macam mana, kita tak mau meletakkan kita nak hukum kafir cepat tu, tak mau. Baik Islam ni bagi kita mengetahui bukan kita nak hukum orang kafir dah. Kafir tak kafir tu kita nak letak pada diri kita. Kita sendiri tak. Kalau macam ni boleh bawa pada kafir, kufur. Jadi jangan buat. Itu saja. Tapi bukan bermaksud kita yang hukum kamu kafir, yang tu salah. Jangan sekali-kali berlaku pada kita macam tu. Sebab ahlu sunnah wal jamaah, di antara pegangan kita tidak akan mudah mengkafirkan sesiapa pun, kecuali jelas nyata baru kita hukum kafir. Contohnya berlaku kes murtad. Kalau dia murtad, dia cerita dia murtad dalam Facebook semua siap, dia pun pergi nak tukar nama, yang tu jelas lah. Tapi kalau masih lagi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tak tahu lagi, tak ketahuan, halah kita pun tak ketahuan, dia pun tak ketahuan, maknanya pada ketika itu kita nisbahkan seperti asal pada dia. Jelas tuan-tuan? Baik, cukup takat tu untuk bagi ni. Moga-moga Allah SWT memberi kebaikan kepada kita, dan kita akan sambung pada bulan depan dengan huraian sifat pertama, wujud, ertinya ada. Jadi bulan depan kita masuk pada sifat 20 yang asas pada kita, insya-Allah. Takat itu dulu, mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jikalau mana terkasar bahasa, terlajak bicara, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أصرف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.